Please. Baik, alhamdulillah sudah kembali bersama kami di Rampai Pagi seperti yang dinyatakan oleh rakan tugas saya Mahira. Sekarang kita bersama dalam ceramah Ramadan bulan mulia. Dan sekali lagi kita perkenalkan narasumber kita yang akan bersama untuk menjelaskan ya mengenai dengan tajuk yang akan kita bawakan ini, itu bersama dengan Yang Mulia Dr. Ustaz Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, merupakan Dekan Fakulti Syariah Kupu SP. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih keselamatan. Selamat mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita semua. Amin. Dan alhamdulillah kita sudah hari ini berada di 16 Ramadan. Alhamdulillah, dan pada petang nanti insya-Allah kita akan setelah azan fardu maghrib nanti insya-Allah kita akan melangkah ke 17 Ramadan ya. Kita nanti kita akan juga menyentuh mengenai dengan akan nuzul Al-Quran ini. Tetapi pada kali ini kita akan juga memperkatakan mengenai dengan Ramadan, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya. Jadi sebagai mukaddimahnya, kami persilakan Yang Mulia Dr. Ustaz untuk memulakan ceramah Ramadan kita ni pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Is dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma hidayat lis-shawab wa ba'. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Is dan juga Mahirah dan juga kepada para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, seperti yang disebutkan tadi, kita sudah pun masuk, tidak terasa sebenarnya. Betul. Tadi masa saya memandu datang ke sini, saya dengar radio sudah disebut seperti mana akan berlangsung sambutan nuzul Al-Quran pada malam nanti. Dan saya pun fikir, wah, masya-Allah, terasa rasa macam baru kemarin puasa tu. Sekarang sudah pun masuk 16 Ramadan. Minggu ketiga sudah. Jadi artinya ya, itulah kehidupan kita ni yang sentiasa bergerak. Dan itu juga menunjukkan kepada kita satu untuk kita masih ada peluang untuk kita merebut peluang untuk mengisikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kerana kita tidak tahu bilakah lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, Ramadan yang akan datang. Betul. Cuma kita tinggal pengharapan, kita berdoa supaya kita akan terus bertemu Ramadan yang akan datang. Is dan juga Mahira dan juga para penonton dirahmati Allah. Kalau kita melihat Ramadan ini, kalau kita bercakap tentang Ramadan, satu kelebihan Ramadan, satu kebesaran Ramadan, satu lagi kebesaran puasa. Kedua-dua ini ada kelebihannya, ada keutamaannya, ada fadilat-fadilatnya. Apalagi kalau ia bergabung kedua-duanya. Ramadan itu sendiri adalah dia diagungkan, hebatnya Ramadan adalah kerana adanya puasa. Ini seperti mana kalau kita melihat dalam sebuah hadis, Baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, ya ayuhan nas qad azillukum syahrun azimun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr wa syahrun ja'alallahu siyamahu fariḍah wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an. Yang bermaksud, saya berhenti di sana, hadis ini panjang. Hadis ini adalah hadis yang sahih di mana Nabi di akhir Syaban, Nabi sering mengingatkan kepada, bukan saja kepada orang Islam, tapi kepada sekalian manusia. Dalam hadis ini Nabi menggunakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu syahrun azim. Nabi sebut. Nabi tidak sebut syahrun Ramadan, tapi Nabi sebut syahrun azim. Nabi menggambarkan, menyifatkan Ramadan itu sebagai bulan yang agung. Azim itu bulan agung, bulan hebat. Syahrun azim, dan apa lagi? Mubarakun, dan diberkati. Ini kita tahu, walaupun Nabi tidak sebut spesifik bulan Ramadan, tapi kita tahu khutbah ini di akhir Syaban, dan selepas Syaban adalah
Ramadan. Ramadan. Jadi Nabi menyifatkan Ramadan itu sebagai bulan yang hebat, bulan yang agung, bulan yang diberkati. Kenapa? Ini Nabi sebut. Pertama, kenapa dia hebat, kenapa dia diberkati, kenapa dia agung, kenapa dia special daripada bulan-bulan lain? Pertama, kerana Allah telah menjadikan pada bulan ini puasa menjadi wajib di siang hari. Ada juga puasa wajib di bulan-bulan lain, iaitu puasa qada, puasa apa namanya, nazar dan seumpamanya. Tapi yang menjadi puasa rukun itu adalah di bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi sebut kenapa dia hebat Ramadan ini, kenapa dia agung, kenapa dia special, diberkati, kerana yang iaitu kerana adanya, mula-mula sekali kerana adanya satu malam yang lebih hebat daripada seribu bulan, iaitu malam Al-Qadar. Kemudian yang kedua barulah pasal mengenai dengan kewajipan berpuasa, dan yang ketiga ialah kerana Allah telah menjadikan sembahyang sunat, yakni tarawih itu menjadi suatu yang disunatkan. Tarawih tidak berlaku di bulan-bulan lain. Jadi kalau kita melihat ketiga-tiga ini, tiga-tiga elemen ini yang telah menyebabkan Ramadan itu hebat. Adanya malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, adanya puasa Ramadan, dan adanya apa namanya sembahyang sunat tarawih. Dan kita kembali kepada tajuk kita, maka Ramadan ini juga sambungan daripada hadis ini adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau lebih tepatnya bulan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalam sebuah hadis menyebutkan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah fi ma siwa, yang bermaksud barang siapa yang mahu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu amalan kebajikan yang bukan fardu, yang sunat di bulan Ramadan ini, maka dia seolah-olah melakukan satu amalan fardu. Berarti dia upgrade ni. Istan juga Mahirah, dia upgrade. Perkara sunat buat di bulan Ramadan macam kita buat amalan fardu. Manakala barang siapa yang melakukan satu amalan fardu, maka dia diberikan pahala seolah-olah melakukan 70 amalan fardu di bulan-bulan lain. Masya-Allah, kita solat sembahyang fardu, seolah-olah pahala kita melakukan 70 kali sembahyang fardu. Tapi jangan salah fahamlah. Kadang-kadang mana tahu orang salah faham. Dia akan mengqadha sembahyang 70 kali tuan, ditinggalkannya sembahyang zuhur 70 kali dia sembahyang kan qadha, qadha puasa sajanya. Masa puasa. Maksudnya sekali zuhur macam 70 zuhur. Jadi ini kurang, bukan lagi kurang, memang tidak tepatlah. Ini cuma pahalanya. Jadi kita di sini kita kena faham inilah peluang, peluang untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah His dan juga Mahirah dan juga para penonton dirahmati Allah. Sebenarnya kita perlu faham Ramadan, Ramadan bulan sedekah. Tapi sebenarnya Ramadan ini adalah bulan untuk menggandakan sedekah. Kerana di bulan-bulan lain, daripada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selain daripada Ramadan adalah juga bulan kita digalakkan bersedekah. Betul. Tapi Ramadan gandakan lagi, banyakkan lagi. Ramadan bulan Al-Quran, tapi sebenarnya Ramadan adalah bulan untuk kita menambahkan, menggandakan bacaan Al-Quran kita. Kerana bulan lain juga kita disuruh membaca Al-Quran. Dan banyak lagi. Ini sebab itulah saya katakan tadi bahawa inilah peluang kita sebenarnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tidak mau dekat diri kepada Allah? Bukan maksudnya dekat kepada Allah itu akan cepat mati, bukan. Sebab orang kita selalu menyebut kalau orang meninggal kembali ke rahmatullah itu ia kembali kepada Allah. Artinya dekatlah tu. Tapi di sini maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan of course kita mahu ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan antaranya kita juga boleh seperti keduhong kita akan menyambut Nuzul Al-Quran. Kita boleh membanyakkan dengan membaca Al-Quran. Banyak kelebihan sebenarnya membaca Al-Quran ini. Satu huruf itu saja
berganda-ganda pahalanya Is dan juga Mahirah dan juga para penonton yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi satu penjelasan yang cukup. Kita ni baru mukadimahnya. Ya. Sudah padatnya kita ni dan banyak sudahnya kita ni yang kita perolehi. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, memang kita ni sudah pun memang terasa begitu pantas sekali ya. Masa berlalu ya. Tahu-tahunya kita ni sudah pun berada di minggu ketiga di bulan Ramadan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga apakah antara amalan-amalan yang boleh dilakukan secara ringkasnya untuk sama-sama kita ni mendekatkan diri kepada Allah ni. Mungkin dapat seperkara yang ingin saya sentuh juga sebenarnya yang perkara yang saya sentuh ni sebenarnya sepatutnya di awal tadi ni ni macam skip kita pulang ni mukadimah. Sebenarnya dalam di hari kiamat kelak nanti Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang sendiri kepada Ramadan untuk memberikan kelebihannya kepada orang yang menghidupkan Ramadan. Dia sendiri yang istilahnya mengunjuk kelebihan itu. Ini saya ambil daripada satu buku Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in karangan Ibnu Jauzi ada menyebutkannya di hari kiamat kelak nanti Ramadan ini akan dimunculkan macam satu lembaga lah. Ramadan itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah kan. Jadi Ramadan bagi peluang untuk memberikan kelebihan-kelebihannya. Jadi setiap orang kita akan berkumpul, semua kita akan berkumpul daripada dulu-dulu sampai di akhir zaman itu kita akan berkumpul semua. Lalu Ramadan ini akan muncul dan orang semua akan heran melihat siapa ni yang cantik indah ini, siapa ni? Malaikat kan ni? Sebab kita tidak pernah melihat malaikat. Malaikat itu cahaya. Cahaya pun sudah cantik kan? Ya, betul. Jadi Ramadan katakan aku adalah Ramadan. Jadi Ramadan ini akan memberikan kelebihannya seorang-seoranglah dipanggilnya. Macam saya dipanggil General Liza bin Haji Ali Akbar dipanggil dulu dibagi semacam yang kata ni kalau kita disebut kalau orang graduate kan ada macam scroll itu kan jadi masing-masing ada cahaya. Ada orang ini dalam riwayat yang disebutkan daripada Rasulullah SAW yang saya ambil daripada kitab yang saya sebutkan tadi Ibnu Jauzi yang menyebutkan ada orang yang diberikan cahayanya, kelebihan itu yang mana cahayanya menyinari perjalanan sejauh timur ke barat. Ada juga orang yang diberikan kelebihan itu macam yang kita ni tadi macam ijazah itu cahayanya menyinari perjalanan 1 bulan. Ada juga yang menerima cahayanya yang menyinari perjalanan pada hari Jumaat. Kita tahu hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Betul. Ada orang diberikan cahayanya sejauh perjalanan 1 jam. Dan ada juga orang yang diberikan cahayanya hanya sebesar seluas tempat dia berdiri. Lalu kita kena perhebatkan. Kalau mau cahaya-cahaya ini perhebatkan Ramadan. Jadi dia depends arah kita punya pengisian kita Ramadan. Kadang-kadang kita ni yes kita puasa, syukur-syukur, yes puasa, tapi indah mengisikan, indah baca Quran, indah sembahyang sunat tarawih. Jadi cahayanya mungkin tidak sama seperti cahaya orang yang atau kelebihan orang yang menghidupkan Ramadan dengan solat tarawih, solat tahajudnya, solat malamnya dan baca Al-Qurannya, sedekahnya. Jadi dia semakin banyak. Jadi balik kepada pertanyaan Mahirah tadi, apa yang boleh kita buat? Sebenarnya banyak kebaikan ini. Apa saja kebaikan? Kebaikan ini adalah sesuatu yang Allah suka dan orang juga suka. Kita boleh melakukan antaranya di samping kita berpuasa. Kita berpuasa itu wajib. Kita berpuasa pada siang hari. Jangan lupa kita tarawih pada malam hari. Tapi janganlah pilih masjid yang mana paling cepat. Tarawihan ni kita ni buat bertenang-tenang. Kemudian kita boleh baca Al-Quran, kita sedekah, kita mengeratkan silaturahim, kita ada perkara sebenarnya kalau Ramadan ini ada golongan-golongan yang rugi ketika datang Ramadan. Kalau akan disebutkan sekurang-kurang ada 10 golongan, tapi saya tidak akan menyebutkan semualah. Yang pertama iaitu orang yang gagal meraih kelebihan Ramadan, sedangkan dia tahu Ramadan ini adalah sepanjang Ramadan dari first Ramadan hingga akhir Ramadan adalah bulan dimakbulkan doa. Tapi dia tidak berdoa. Rugi. Contoh orang yang berbuka puasa doanya dimakbulkan. Ini ketika dia berbuka itu dia lupa. Dia lupa untuk berdoa. Walaupun ditambah tu yang mulia. Boleh.
kita baca Dengan contoh doa berbuka tu kan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tambah lagi doa apa kita ni mau. Tapi jangan panjang-panjang. Mana sabar Kalau tu. melambat-lambatkan berbuka puasa jadinya. Cendol sudah sayang tu pulang palang tu. Mi sudah tu baunya sudah. Jadi bacalah doa ya Allah. Mudahkan rezekiku ya Allah. Baca doa. Ataupun kami baca tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang saya baca ini adalah doa yang paling disukai Rasulullah. Kerana doa ini daripada Al-Quran dia komplit. Apa yang kita mahu ada dalam doa ini. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauh daripada api neraka. Apa kita ni mahu? Anak yang soleh, kebaikan di dunia, bahkan juga boleh membawa kepada kebaikan di akhirat, kan? Rezeki yang dimurahkan, kebaikan di dunia. Jadi komplit di sana tu. Tapi kadang-kadang ialah rugi. Sebab luankan melayan parut sudah, kan makan sudah, lupa baca doa. Kemudian ada orang bangun sahur, dia bangun sahur terus menghadap makanan. Dia tidak menunaikan, tidak mendirikan solat sunat tahajud sekurang-kurang 2 rakaat. Rugi. Kita ambil 2 rakaat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat ini sebenarnya Is dan juga Mahira, kita boleh lakukan dalam keadaan kita duduk, walaupun kita boleh berdiri. Melainkan kalau sembahyang fardu, kalau kita boleh berdiri, kena berdiri. Tapi kalau sembahyang sunat, ini ada dipermudahkan. Kalau luan malas benarkan berdiri, sembahyang duduk. Tapi kena tahu caranya lah. Jadi ini rugi. Begitu juga bulan kita menggandakan pahala dengan bersedekah. Tapi kita tidak bersedekah. Sedangkan kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun dengan setampik sebalah buah kurma tu. Buah kurma tu sebiji ditampik 2. Saya bagi 1 is, separuh, saya separuh. Ini kalau kita ikhlas pun boleh menjauhkan diri pada api neraka. Tapi tadi dia pernah tersorongkan bagi kita. Mana tahu berjalan sama-sama. Jadi kurma ada sebiji banyak. Bagi 2 lah. Bagi satu, bagi satu. Kalau bertiga, bagi 3. Macam mana? Jangan sebab berkata-kata lah ya. Ya, jangan berkata-kata. Jadi, inilah sebenarnya peluang yang kadang-kadang mungkin kita ini terlepas. Rugilah bagi orang yang tidak mengambil peluang-peluang ini. Iaitu saya katakan tadi, peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, ada daripada Mahira sebelum saya yang bertanya. Silakan. Mungkin berkenaan dengan nuzul Al-Quran ya. Baik. Mungkin Dr. Ni dapat menukar ataupun apa macam mana yang mulia doktor persepsi macam orang banyaknya lebih fokus kata ni orang memperbaiki bacaan ataupun lebih kepada membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Macam mana pandangan yang mulia doktor sendiri? Macam mana dengan bulan-bulan lainnya? Baik. Sebenarnya saya sebutkan di awal tadi Ramadan, yes, ia disebut sebagai bulan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, yang mana dia menjadi petunjuk kepada manusia dan juga menjadi pembeda dan juga sebagai sebagai petunjuk kepada kita. Jadi kita melihat bahawa saya sebutkan tadi Ramadan itu bulan Al-Quran. Tapi kita jangan salah faham bahawa jangan kita ini hanya beramal membaca Quran hanya pada bulan Ramadan. Bulan lain banyak karaoke, contohlah dan kemudian ditinggalkan. Baca. Tapi Ramadan ni menggandakan lagi. Dan peluang kita belajar Quran kerana kita boleh bertadarus. Tadarus ini kalau saya ingin sentuh sedikit. Tadarus ini sebenarnya dia bukan baca Quran sok sendiri. Tapi kita mengajar dan kita belajar. Itu tadarus. Ini kadang-kadang kita syok sendiri. Baca, ingin hati baca. Entah salah, entah lurus. Jadi sebenarnya kita perlu perbetulkan. Kita. Dan satu lagi barangkali yang cantik kalau kita tambah lagi kita baca Al-Quran, alhamdulillah. Ada orang boleh khatam dalam masa sebulan penuh. Sebulan penuh itu khatam 30 juzuk. Kena bertepatan. 30 hari Ramadan, 30 juzuk, sehari 1 juzuk. Kita tambah lagi, iaitu dengan bertadabbur Al-Quran. Kita fahami makna Al-Quran. Ini kita tambah.
kita bermula daripada suratul Fatihah, surah yang awal sekali kan. Kita semua tahu membaca Fatihah, suratul Fatihah. Tapi kita mungkin kurang tahu apakah maksud ayat ini. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahannya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi apa maksudnya? Apa maksud segala puji bagi Allah? Apa maksud Tuhan sekalian alam? Ya. Jadi ini perlu kita memahami Ya. dan ini untuk kita mengambil peluang Betul. bulan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah. Nampaknya kita sudah pun Kita kesuntukan waktu waktu sebetulnya Masya ya. Allah. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Nur Alizam bin Haji Ali Akbar kasih di atas kepada- perkongsiannya. Apapun kita ucap terima kasih. Terima Selamat kasih. menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.